Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah. Sini mak, sini lah. Ke depan sikit. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu besar nikmat kurniaan Allah kepada kita. Yang pertama sekali nikmat hidup yang dibagi kepada kita. Kita dapat rasakan benar-benar hidup ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kita mengecapi nikmat yang Allah bagi, iaitu nikmat yang besar hidup ni. Kita rasakan dialah semata-mata. Kalau kita tak dapat dudukkan di situ, maka kita berada di dalam kerugian. Kita mengakui bahawa hidup ini kepunyaan kita. Ini yang berlaku dalam setiap kehidupan yang akan diuji oleh Allah SWT. Di mana apa yang kita faham tentang hidup ni tadi. Apa erti hidup sebelum kita nak mencapai kepada kematian. Jadi kita kena tanya hidup ni dulu. Untuk apa tujuan hidup kita. Jadi ala tujuan hidup kita untuk apa? Membesarkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi tak ada lain. Jadi kalau nak mengesakan Allah, membesarkan Allah, yang lain semua tidak lebur, hancur. Kullu man 'alaiha, semua ada binasa. Sebenarnya yang tetap kekal hanya Allah. Cuma kita tu tadi susah nak tukar. Bila kita tak mengaji, mengenal diri, mengenal Allah ni, kita masih lagi nak rasa bahawasanya kita ada lagi. Padahal kita ni tidak ada lah. Jangan lari daripada maksud ala tujuan lain. Maksud kita adalah dijadikan Allah ni, kita tetap tidak ada. Kita sering mengadakan diri. Ada Nabi, hadis Nabi, kadang-kadang kita salah pengertian. Nabi Muhammad SAW dia kurang lebih bagi tahu, kurang lebih akan datang umatku akan dibuat oleh orang Yahudi, orang-orang kafir. Dia akan buat kita ni seperti berada di meja makan. Betul? Dan dia senang ratah kita. Hadis tu memang terkenal. Selalu saya dengar ustaz-ustaz, ulama-ulama menceritakan tadi. Banyak kita dengar. Jadi bagaimana kita nak kupaskan dia? Itu kita jangan pandang yang di luar. Kita kena lihat yang di dalam dulu. Yang dimaksudkan tadi, kita ni mudah diratah tadi. Sebab apa? Sebab bila kita keluar daripada, kita menyangka kita ni ada, maka itu maksud nanti. Mana kita keluar, kita rasa kita ada aja, mudah diratah. Mudah dijamah oleh musuh-musuh. Iblis ke, Dajjal ke, Ya'juj Ma'juj ke, seangkatan yang lain-lain. Sebab nafsu kita dah ada. Kita rasa ada. Hawa nafsu kita ada, maka kita dah lupakan kepada
Allah. Ataupun kita menutupi kita yang ada, kita rasa kita, padahal yang ada ni adalah Allah. Kita rasa kita menutupi, maka itu yang saya dimaksudkan tadi, mudah diratah. Hadis tu bagi tahu. Zaman Nabi SAW, Nabi dah ceritakan tu semua, sahabat-sahabat dah memang teguh dalaman dia. Jadi bila dah teguh, luar tak akan terjadi begitu. Tapi bila dah setiap kita tengok diri manusia, banyak diri dia rasa ada kedirian, dia rasa silap dalam tu tadi. Dia tak peduli. Dia tak rasa bersalah. Bila tu tak rasa bersalah, benda ni akan meluas. Banyak manusia-manusia yang begitu jadi. Bila manusia banyak terjadi begitu, itulah. Ini yang dikatakan tadi, iaitu zaman akhir zaman. Itulah pengakhir akhir dan ujung. Dalam diri kita ada masjid. Jadi masjid tu kosong, sunyi. Bukan sunyi tak ada orang, tapi kita lalai kepada Allah. Kosong masjid yang kat dalam ni. Rumah Allah tadi kosong sebab tak diibadahkan, maknanya tak dikenal tadi Allah semua. Itu maksudnya tadi. Jadi bila kita dah keluar, benda tu kosong, keluar, mana kita dah mengambil kepada yang lain selain Allah. Mudah tak yang lain ratah kita? Yahudi ke Nasrani ke siapa-siapa, Iblis ke apa? Mudahlah. Sebab kita tak duduk betul-betul dengan Allah. Ini yang sekarang kita menghadapi era kita, banyak manusia gitu. Dalam keluarga kita, dia, ya Allah, dah terlalu banyak bercampur baur gitu. Maka tu Allah hantar tadi COVID, Allah hantar, kan? Ini semua peringatan pada kita untuk kembali balik kepada sistem Allah. Kita dah banyak ikut sistem hawa nafsu kita sendiri. Hemat je, anak bah. Kita dah banyak ikut sistem kepala kita sendiri. Bila dah kepala kita sendiri, yang musuh yang lain yang dah memang senang nak menggoda kita, dah memang dia nak ajak kita sama-sama dengan dia duduk di dalam azab, ambil kesempatan daripada kelemahan kita. Sepatutnya kita kena dengan Allah, harus kenal diri kita, kenal Allah, baru kita dapat duduk betul-betul. Segala pergerakan kita, segala pernafasan, segala terkelip mata kita, tidur kita dengan Allah, baring kita, mimpi kita, macam mana kita nak olah sampai betul-betul kita 24 jam dengan Allah. Tapi payah ni jam nak dengar cerita yang macam ni. Bukanlah saya kata gaya ni bagus, bukan. Tapi bila dah benda ni dah terlalu jarang kita dengar, habislah kekuatan umat Islam. Ramai, Nabi kata, tapi seperti buih di lautan. Cuba tengok, kena tiup angin sikit, pecah tak? Buih tu kat tepi laut kan, banyak buih. Kalau kena angin, pecah tak? Mudah pecah kan? Tu. Begitulah umat Islam, ramai tapi seperti buih di lemah. Apa sebab lemah? Dia tak kembali kepada Allah, tak mau kenal Allah, kenal diri. Itu ya punca dia. Memang iblis ke kuncu-kuncu benda batil ni, dia target tu je. Dia tak bagi kau belajar benda ni. Belanja lain tak apalah kalau nak belajar, dia tak heran. Tapi kalau mengenal diri, mengenal Allah ni, kalau boleh dia cari jalan habis-habisan untuk tak bagi kita datang. Dia taburkan fitnah keliling dunia supaya ajaran ni tak betul lah. Dia akan cari, dia akan gunakan macam-macam dia punya bala tentera. Dia bersyarikat, berdamping dengan benda-benda yang boleh buat perjanjian dengan dia, iblis ni. Untuk jangan bagi manusia. Iblis tu dia boleh bisik kan, dia bisikkan pada manusia untuk laga-lagakan, fitnahkan, pula perkataan yang tak bagus. Dia katalah kita ni tadi, supaya orang ramai tak datang belajar ilmu. Padahal ni sangat wajib, 1000 kali wajib mengenal Allah, tauhid la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW 13 tahun.
untuk memantapkan supaya betul-betul kenal Allah. Mengapa kita tinggalkan? Bukan saya cakap ilmu lain tak bagus, tapi ini asas wadah untuk menampung segala ilmu. Kalau wadah bekas ni tadi, bekas tauhid ni kita tak buat, kita nak pakai bekas apa? Bekas hawa nafsu. Bekas hawa nafsu lah jadi. Jadi kita letakkan ilmu macam-macam, tapi bekasnya tetap ke arah hawa nafsu syahwat. Kehendak kita. Tapi bekas tu kita dah buang jiwa kita semua, kita betul-betul bekas hanya Allah aja betul-betul. Masuk ilmu macam mana pun tetap mengesakan Allah. Pentingnya tadi. Tapi kalau itu asas kita tak faham, ala tuju dia, hidup kita ilahun mengesakan, menombor satukan Allah. Itu kita tak letakkan asas. Bila masuk yang lain habis, hancur. Jadi jangan salah siapa-siapa. Maknanya kita telah zalim pada diri kita. Kita tak mau. Kita lengah. Kita lalai. Kita kata nantilah. Kita kata nak tunggu Imam Mahdi lah. Kita kata itulah. Kita kata untuk membuatkan kita bertambah lalai. Padahal itu tak perlu ditunggu Imam Mahdi ke siapa-siapa tak. Kita sentiasa dengan Allah. Kita tak tahu sedetik depan lagi 2 minit 3. Kita nyawa kita macam mana. Boleh ke kita sampai ke besok umur kita? Yakin ke? Jangan terlampau confident sangat. Kita tak tahu kejap lagi ke abah ke mati dulu siapa boleh Allah Ta'ala cabut nyawa dia. Jangan kita pakai pakaian iaitu pakaian wahan. Bahaya penyakit ni. Ini yang menimpa umat-umat pengakhir zaman, kata Nabi. Penghujung zaman, akhir dan ujung zaman. Mana zaman kita ni? Penyakit wahan. Nabi kata. Sahabat tanya, apa tuan? Itulah terlampau cinta dunia. Dalam hati dia sembunyikan dia cinta dunia. Mulut dia solat juga, mengaji juga, apa semua. Tapi dalam hati dia nak kejar dunia banyak-banyak. Dan juga takut kematian tuan. Cinta dunia, terlampau cinta, takut mati. Seolah dia rasa mati tu lama lagi. Bahayanya penyakit ni. Dia akan menimpa manusia penghujung penghujung zaman. Dia akan menimpa penghujung dan pengakhir zaman. Zaman kita ni lah. Jangan kita rasa zaman cucu. Tak tahu, kita tak tahu. Kiamat tu kiamat tu maknanya kiamat yang bila-bila akan menimpa. Itu kiamat saghir. Kiamat kiamat besar tu kita tak tahu terlalu lama lagi. Tapi yang kita kena risau kiamat saghir. Kematian diri kita masing-masing. Hancur kita. Hancur seluruh. Tinggal semua, tak ada apa yang kita bawa. Yang kita bawa betul-betul kalau kita kenal Allah, untunglah. Kenal diri, kenal Allah, untunglah kita. Sebab masa kita di dunia lagi, kita dah matikan diri dah. Sebelum datang mati yang betul. Hanya ada Allah, kita merasakan Allah saja. Tu. Agak sulit ilmu ni untuk dipahami pada manusia yang penghujung dan pengakhir zaman kita. Agak sulit. Kerana penghujung pengakhir zaman ni, kebanyakan manusia, dia punya akal fikiran dia berlandaskan kepada ini ilmu-ilmu ilmiah, pendapat-pendapat, lagi apa lagi? Filsafat kan. Banyakkan manusia suka. Dia ada 2 kategori ilmu, kata Nabi. Ilmu yang jenis bertulis ni tadi. Dan para Nabi punya ilmu adalah ilmu yang ilahiyat. Maknanya dia betul-betul daripada Allah. Ini yang maknanya bila kita kena cari manusia yang selepas Nabi ada Allah Ta'ala. Tapi dia bukan Nabi. Tapi ilmu dia macam para wali Allah. Ilmu dia tetap di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab contoh, bila ayat Quran tu tadi, dia tidak bersandar pada ayat Quran. Bukan saya cakap tak pegang pada Quran, bukan.
Dia tak terus pada hadis. Dia akan minta kepada Allah SWT, ayat apa yang aku nak rujuk kalau bab ni terjadi. Kalau bab ni jadi, dia tak terus pergi yang terdahulu, dia akan kepada Allah dulu. Itu yang sulit manusia nak memikirkan. Ada ke manusia boleh ada ilmu yang begitu lagi pada penghujung zaman, pengakhir zaman ni? Ada. Pasti ada. Kalau tidak, nanti kita tak faham Quran tu. Sebab Al-Quran ni, dia harus orang yang betul-betul suci, betul-betul orang tu, dia punya taraf, dia kenal diri, kenal Allah. Baru dia boleh faham Al-Quran tu. Rasulullah SAW, dia yang paling kenal Allah, dia yang paling cinta, paling takut pada Allah. Apa-apa pun tunggu arahan daripada Allah. Jadi bila dah bertulis itu tadi, tetap juga minta kepada Allah apa ayat nak dipakai. Bukan saya cakap tak pakai Quran. Nak tanya Allah ayat mana nak dipakai. Tapi kalau kita tanya Allah, kita ikut hawa nafsu, kita pakai ikut keseronokkan hawa nafsu kita untuk sesuatu hajat kita. Tapi kalau kita dah kenal diri, kita dah tak pakai hawa nafsu, kita nak Allah, tetap Allah dulu. Walau kita tahu ayat ni untuk menyelesaikan. Tapi kita tetap tanya Allah. Terap Allah Ta'ala ni, ayat ni, hadis ni. Baru kita gitu. Tapi agak sulit penghujung pengakhir zaman ni manusia yang kita ketemui tadi. Kerana kita ingat tak ada. Ya, kita ingat tak ada, kita ingat kita harus terus berpandung pada Quran dan hadis. Bukan saya cakap Quran hadis tak betul. Tapi jangan tu dulu, harus jumpa orang yang arif billah. Dia tu akan menerangkan mana ayat dia nak dipakai. Bukan tak pakai Quran. Dia akan menerangkan yang sesuai. Contohnya, engkau meniaga, kena baca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, yang lemah lembut. Jadi, kasih sayang, muka kasih sayang. Bila amal. Bukan yang kau meniaga, kau Ya Qahar, Ya Jabal, Ya Muntaqimun. Itu nak perang. Mana dua-dua ayat tu betul, tapi kesesuaian ayat tu tadi. Itu maksud saya. Bukan Quran tu tak betul. Tapi kesesuaian daripada 6,655 ayat ataupun 6,000 lebih ayat Quran tu, bukan semuanya secocok pada tempat dia. Bukan saya cakap tak secocok. Tempat yang sesuai untuk situasi berlaku sesuatu keadaan. Kita kena tanya Allah. Jadi kalau kena tanya Allah tu, manusia sekarang ni agak sulit untuk menerima akal dia. Boleh ke orang ni berhubung dengan Allah? Kan? Agak sulit, betul? Bila ada nanti kita akan kata dia ni tak betul lah. Kita hati kita iri hati ataupun hati kita kotor. Kita kata dia tak boleh, dia Quran pun belajar tak universiti, tak ada profesor, tak ada apa, dia nak kupas ayat Quran pula. Kita akan kata orang tu begitu. Padahal Allah nak bagi ilmu ni pada siapa yang dia hendaki. Asalkan dia bersih, sucikan diri, betul nak kenal diri, kenal Allah, Allah pasti akan dia bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala kata, aku akan bagi ilmu yang di sisi. Sebab dia bertakwa, dia amalkan. Allah bagi. Allah bagi lagi. Apa saja yang kita nak amalkan, Allah akan tambahi lagi. Jadi tak ada istilah maknanya, manusia penghujung zaman, pengakhir zaman ni, tak ada lagi yang terus kepada. Jangan sandar lah. Jadi tak ada lagi yang maknanya. Itulah mentaliti kita. Padahal ada. Jadi kita tutupi supaya kita boleh bersenang-wenang untuk membuat hawa nafsu kita maknanya. Dan orang-orang yang macam ni, yang betul-betul ni tadi, dia menjelaskan yang betul-betul, kita tolak kita anggap dia tu tak diiktirafkan. Ini yang berlaku. Maka bila kita dah tahulah orang-orang arif billah ni tadi, para wali Allah ni, ilmunya di sisi Allah ni tadi, masalah lah jadi. Dia tahu kau kupas ayat Quran ni, kau ulama suk ke, bukan bumi sinilah. Dia tahu kau salah meletakkan ayat Quran tak kepada tempat situasi yang berlaku sekarang. Malah kau menakut-nakutkan lagi manusia pada zaman kau tu tadi. Tujuan dia untuk apa? Untuk kau senang mendampingi para pembesar-pembesar. Supaya engkau ada naik pangkat, kau dapat sesuatu hal berkenaan dunia,
dunia. Ini dimaksudkan tadi hadis, penyakit yang menimpa pada pengakhir zaman, kata Nabi, penyakit umatku adalah waham. Iaitu apa makna waham? Sahabat kata cinta kepada dunia berlebihan sangat dan takut mati. Ya, banyak orang sekarang takut mati. Cinta dunia melampau sangat. Kalau tak ada Covid, Allah hantar ni kedai kopi cinta dunia. Pukul 3 mamak tu tutup, pukul 3 dah tutup pintu betul, baru keluar. Cerita habis, itu pun keluar pintu pun cerita lagi hal dunia lagi. 3 pagi pun. Daripada pukul lepas isyak ya Allah. Bila ada Covid ni, baru mati kutu nak. Sebenarnya Allah suruh khalwat, suruh isikan dengan kembali kepada Allah. Jangan nampakkan Covid ni, memanglah kata Yahudi yang cipta tu, biarkan lah. Bila orang kata biarlah. Atap ciptaan manusia dia besarkan, dia perbanyakkan. Terserah. Memang betul lah. Tapi kita kena nampak hakikatnya itu daripada Allah. Kalau Allah tak izinkan, boleh? Itu atas izin Allah semua. Jadi Allah tak ragu-ragu menghantar Covid ni ke, jangan kita nampak itu manusia. Walaupun seluruh manusia percaya itu daripada manusia punya rekaan, biarkan. Kita iakan. Tapi kita tahu hakikat sebenar, Allah yang Allah yang la tataharaku zaratan ilah. Tak percaya ke? Allah sampai kata tak percaya ke? Itu semua aku punya. Halus macam mana pun aku yang, sebesar macam mana pun gerakkan matahari, bulan, bintang, semua tak percaya ke? Pasal kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, maka itu kita dah mula dimomok-momokkan supaya kepercayaan kita kepada makhluk kita tak sedar. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dia bawanya tadi kepada sistem hawa nafsu kita. Bila kita dah duduk ke sistem hawa nafsu, habis dia bawa sistem macam-macam, Yahudi lah, Nasrani. Puncanya kita ni dipujuk supaya tak kenal diri, tak kenal Allah. Maka kita akan duduk kat sistem hawa nafsu. Kita membuka pintu-pintu sistem yang batil yang lain. Tu senang-senang dia buat bola kita tadi. Sebab kita tak dengan Allah, tak kenal Allah, tak faham Allah. Kita tak tahu nak mengupaskan penghujung pengakhir zaman kita ni, ke mana diri kita nak didudukkan. Benda ni maknanya iblis, kat Ya'juj Ma'juj, Dajjal, itu semua apa, benda-benda batil tu semua Allah ciptakan tidak sia-sia. Ke sia-sia Allah ciptakan iblis? Sia-sia tak? Tapi kenapa kita rasa macam kita tak nampak Allah dulu, kita nampak dia tu ada kekuatan. Rosak tak pemikiran akidah kita? Kalau kita masih lagi nampak iblis tu ada kuasa, kita nampak Covid tu ada lagi kuasa, kita boleh olahkan. Yalah, kita Allah suruh usaha, kita olahkan supaya tetap kita tak pakai Allah Ta'ala. Takut nak pakai Allah Ta'ala, mesti nak sebut Allah pun suruh usaha, nak suruh keluar daripada makam Allah Ta'ala juga. Kita ni degil betul, suka berbalah-balah. Dah pegang Allah, sudahlah. Tak, dia kata kita kena usaha. Usaha tu Allah juga, ikhtiar Allah juga ke usaha kau punya? Tak faham saya juga. Bila kita cakap kita kena jalankan keempat-empat ni, syariat, tarikat, hakikat, makrifat ni, ini semua seiringan. Kita dah cakap, tak, kita Allah juga, tapi kita kena usaha. Ya Allah, kau salah ni. Ngajilah betul-betul tauhid tu. Kau dah sebut Allah je, jangan lagi kau nak rasa ikhtiar kau punya usaha. Itu dia yang bagi semua. Hanya orang yang tak belajar ni suka. Ni berbalah-balah kita. Tu. Itu kita nak bagi tahu susah. Sebab dia tidak mempercayai kita. Bukan kita nak suruh dia percaya kita, tetapi kita nak bagi tahu pendirian dia tu salah. Tapi dia rasa betul. Sebab ramai sokong. Jadi dia bergantung pada sokongan, bukan bergantung kepada Allah. Kalau kata benar, Allah kata salah, walaupun keliling dunia kata engkau betul, tetap salah. Jadi kita nak begitu. Kita kena
benar. Benar tu maknanya kita merasakan yang ada hanya Allah. Allah baru kita nampak semua ni tadi. Kita tak nampak lain dah, kita nampak apa pun nanti bila kita dah yakin betul-betul hakul yakin bahawa diri kita sendiri tak ada, yang ada hanya Allah, yang uruskan semua diri kita adalah Allah, nanti kita akan nampak semuanya, kita nampak semua di bawah pengurusan Allah. Kita nampak baik iblis, baik covid apa, kita akan nampak Allah dahulu. Tapi bila kita tak duduk dalam aja diri kita, kita tak duduk situ, kita akan celaru, kita akan nampak semuanya seolah ada kuasa. Tak, kita takut kat ini, takut orang ni, takut ni. Tapi bila diri kita kena betulkan, apa pun diri kita betul-betul rasakan betul yang ada hanya Allah betul-betul. Selagi kita tak duduk situ, kita akan merana. Kita kena ingat, ya Allah, jangan biarkan aku walau sedetik, walau sesaat, kata Nabi, aku ada diriku, ya Allah. Aku nak rasakan Engkau aja yang mengurus diriku, ya Allah. Apa makna tu? Ya, Rasulullah sendiri minta. Dia paling kenal Allah, dia yang paling takut, paling cinta kepada Allah. Dia punya doa tu special, Rasulullah. Mengapa kita tak pakai betul-betul? Ini dia punya, orang kata kalau Maradona, kalau hidup, ini skill yang mahal yang Rasulullah ajar. Tapi skill ni kita hanya sebut, kita tak pakai dalam kehidupan kita. Itu kena pakai setiap waktu kita ni di bawah penguasaan Allah. Tapi kalau kita tak rasa kita ni sentiasa 24 jam di bawah penguasaan Allah, di bawah pentadbiran Allah, di bawah pentakdiran Allah, maka kita akan merasa seolah diri kita atau benda lain boleh ubah kita. Bila orang sesuatu tu buat baik, kita boleh terima. Kita rasa macam daripada dia. Bila buat tak baik, kita tak terima, kita bangkang pula. Dia akan jadi begitu. Tapi kalau kita betul-betul dudukkan betul-betul, ya Allah, Engkau yang ngurus semuanya, diriku semua, ujung rambut, ujung kaki, awal akhir, bila-bila pun, ya Allah, Engkau yang tak ada lain, ya Allah. Tak ada lain yang ada pada diriku melainkan 100% Engkau lah yang, baru kita akan nampak semua. Tapi kalau kita tak rasakan semua ni Allah yang kontrol, kejap ada kita, kejap tak ada, kejap dia, kejap kita rasa ada kita, ada dia, dua-dua, beranaplah kita hidup. Jangan sampai sakaratul maut sampai baru kita nak menyesal. Dari itu olahkan sekarang masih kita hidup ni, olahkan. Hidup ini bukan kehidupan untuk menceritakan diri kita. Kita kan sering gitu, hidup ni kita ceritakan cerita. Kita ingat tu cerita kita. Hidup ni cerita siapa? Cerita Allah. Daripada Adam, yang manusia yang terzahir, iaitu Adam, belum kita Nur Muhammad lah. Adam sampai kita, sampai bila-bila tu Allah nak ceritakan diri dia. Semua. Fir'aun ke Namrud ke Iblis. Dia nak ceritakan diri dia aja, Esa. Tak ada dua. Tapi kita nampak banyak. Sebab kita tak mengaji, mengenal diri, mengenal Allah. La ilaha illallah. Nafikan betul-betul. Tu semua daripada Allah. Nak menyatakan diri aku yang ada, engkau tak ada. Jadi jalan terus. Apa yang kita nampak tu semua adalah kekuasaan Allah. Baik yang batil, baik yang hak, semua kekuasaan Allah. Sekarang tidak. Kita rasa macam yang hak ni ada kekuasaan Allah, yang batil ni bukan kekuasaan Allah. Dua-dua kekuasaan Allah. Mana boleh si Haji ni biar betul, yang buruk ni buruklah, tak bukan yang buruk Allah juga jadikan. Ni pasal suruh mengaji, mengenal diri, kenal Allah, baru kita tahu kita ni dia duduk lebur dengan Allah, baru kita nampak yang batil dan juga yang hak ni. Maknanya kita tak duduk antara kedua tu. Kita duduk siapa yang menzahirkan batil dan hak tadi, betul dan salah. Tu yang baik atau buruk. Jadi kita nampak sama je baik dan buruk. Sebab kita dah dengar. Sebab kita tahu kedua-duanya adalah daripada Allah. Jadi kalau kita duduk kat baik, kita rasa kita baik, tak baik tu. Kita buruk, kita tak mengaku. Tak boleh. Sebab buruk tu juga dia jadikan. Engkau lupa pada Allah, buruk kan? Tapi itu semua Allah punya pentajalian, baik dan
Bila kita faham dah tak ada diri kita, kita duduk dengan Allah, duduk kat laisa kami syai'un. Tadi tak boleh disumpamakan, semuanya tak ada. Baru lagi apa kita nampak, gerak, duduk, diam, semua apa, semua kita nampak semuanya adalah kekuasaan Allah. Tak ada satu pun yang bergerak halus yang kita kat mana pun, semuanya atas Allah. Allah bagi tahu, aku tidak pernah was-was dalam mentadbir bumi sejak aku jadikan bumi, dan seluruh yang mula aku jadikan semua, aku tak pernah rasa was-was untuk nak nurunkan hujan sini. Mana boleh, salah lah, jangan turun situ ya Allah hujan. Tak ada. Allah kata turun, tetap kun fayakun tu, apa pun berjalan dengan kun fayakun. Sampai siapa yang masuk dalam neraka, siapa masuk surga, dah selesai semua, tetap di bawah kun fayakun Allah. Jadi maka jadilah. Tak ada siapa boleh arah Allah Ta'ala zat yang bernama laisa. Itu nama kun fayakun. Berlaku baik ke buruk ke, tetap berlaku tu atas. Tak ada was-was. Hingga kan nyawa kita pun nak dicabut dia tepat pada waktu dia, kan? Allah pun tak ada rasa was-was. Memang kita kesakitan. Kita kalau tengok orang dah kesakitan sangat, dah cukup, jangan. Kita was-was, kesian kat dia, kan? Allah tak. Dia kata sakit tetap dia. Dan itulah kasih sayangku. Dia ngambil nyawa kita pun dengan kasih sayang. Itu. Tapi sayang apa sakit? Itulah kita tak faham. Kita tak faham Allah Ta'ala punya pengaturan. Kalau tak dibagi ni kita sakit sakaratul maut, kita akan lebih buas lagi. Lebih lagi buat perkara-perkara yang merugi. Jadi kita beruntung Allah Subhanahu Wa Ta'ala maknanya memberikan kefahaman di sisi Allah tu. Benar ni apa Sayyidina Ali dia tanya tadi. Dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kenal Allah di mana? Arif tu Rabbi bi Rabbikum. Aku arif tu Rabbi bi. Aku ni kenal Tuhan daripada Allah sendiri, direct. Maknanya Allah Rasulullah kenal tu. Jangan yang buat macam tu. Yang tengah ceramah dan buat. Jadi perolihilah ilmu yang daripada Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan kenal Allah. Sebab Nabi SAW sini bagi, aku kenal Tuhan, ku arif tu Rabbi bi Rabb. Aku kenal Tuhanku daripada. Jadi orang tanya Sayyidina Ali, habis bagaimana kau nak kenal Allah Ta'ala? Sayyidina Ali kata apa? Aku kenal Muhammad. Menerusi Muhammad, aku kenal Allah. Dan setelah aku dah kenal Muhammad, maka aku tak memerlukan Muhammad lagi. Maknanya Sayyidina Ali bagi tahu, maknanya kalau kita nak kenal Allah, mestilah menerusi Muhammad. Nanti Muhammad yang akan memberi faham kepada kita, maka kita tak memerlukan Muhammad lagi. Kita dah terus pada Allah SWT. Faham tak? Kalau orang tak faham, dia ingat, maknanya Muhammad, kita tauhidnya Muhammad. Bukan. Kita kena kenal Muhammad. Mana nanti bila kita dah kenal Muhammad, barulah. Mana kamu kena kenal saya. Bukan tapi nanti bila kamu dah dijelaskan daripada saya tadi, mana kamu tak memerlukan saya. Betul tak? Mana barulah betul mana kamu mengenal Allah daripada Allah juga. Betul tak? Itu tadi. Itu untungnya kita. Allah hantar. Maknanya jangan pandang saya, pandang Muhammad yang kat dalam tu tadi. Dia yang memberitahu. Bila dah beritahu, kita dah jelas Muhammad yang bagi tahu itu sifat Allah, maka Allah lah, bukan dengan Muhammad lagi. Barulah betul-betul tahu tauhid mengesahkan Allah. Untung kita. Di dunia lagi, barang siapa yang tidak buta. Di dunia ni barang siapa yang buta, kelak di akhirat kelak lebih buta lagi, dan dia tersesat jalan. Apa yang butanya? Mata hatinya tak mau memahami Allah. Tak mau memahami diri dia. Diri dia ni tidak ada dirinya. Yang adanya, tapi bila dia rasa diri dia tak nak dikaji, dia rasa dia ada,
itu yang nama tadi azab. Itulah azab. Sebab itulah neraka yang original. Neraka yang asli bila kita merasakan kita ni ada. Sebab pakaian kita lah. Dah terang-terang Allah Ta'ala kata. Engkau tu lah. Adam tu maknanya tak ada. Tapi payah ilmu ni dah tenggelam jauh sangat. Bila dia katakan begini, orang terperanjat. Orang rasa, betul ke si Hajiz ni? Tapi itulah sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Adam, Nabi-Nabi lain sampai Rasulullah SAW, sahabat-sahabat wali. Inilah dibawa lah. Kita ni tidak ada. Sampai ke kita tukarkan dengan berhala upah. Nak ganjaran ni buat ibadah pada Allah. Ya Allah. Itu nanti dululah, bagi faham Allah Ta'ala dulu. Kalau nak minta syurga ke nak minta apa, nanti dulu. Ya. Kita kena dapat pemilik dia dulu. Kalau pemilik syurga tu tak kita kenal, boleh ke kita memiliki hak-hak Allah Ta'ala tanpa izin dia? Boleh ke? Mana boleh. Kita ni sendiri pun hak milik Allah. Kalau kita rasa milik kita, problem tak hidup kita? Sebab Allah bagi kita kesedaran tu. Jadi hayatilah kesadaran yang Allah bagi ni, anugerah daripada Allah. Sedarlah di dunia ni. Jangan minta dihidupkan balik tak. Kita dah tak boleh dah. Kesadaran di waktu tu tak guna dah. Waktu sekarang ni Allah jadikan perumpamaan macam-macam. Olahkanlah supaya kita sentiasa bahagiakan hati kita selalu dengan Allah. Sebab Allah tu tak pernah tinggal kita. Ini sekarang ni 2-3 hari cerita pula tekanan-tekanan orang kena COVID, ada yang gantung diri orang. Saya takut nak dengar cerita-cerita ni. Orang hantar pun saya delete. Saya takut. Sebab ini kita manusia yang jenis tak kenal diri, tak kenal Allah lah tu. Jadi macam tu, tekanan kan. Itu sebab kembali mengenal diri mengenal Allah. COVID ni datang, duduk rumah, kembali tengok pada diri kita, kembali balik rumah tu, kembali rumah yang dalam ni. Kembali kepada rumah yang dalam. Bukan rumah kita ni, rumah yang dalam tu tengok. Dia hantar suruh duduk rumah dan tengok lagi rumah yang dalam. Wa fi anfusikum, tengok lagi dalam sampai kita kenal diri kita, baru kita tak ada. Baru kita dapat kembali pada dia betul-betul. Selagi ada diri kita, kita belum lagi kenal. Sampai binasa tak ada kita, baru kita kenal dia. Kita ni tak ada. Baru datang kesucian. Baru kita rasa kesucian tu adalah manis, tiada pahit. Baru kita bahagia dengan Allah. Kita tak mau yang lain. Di dunia lagi kita dah dapat pemilik syurga. Bukan syurga, pemilik. Kalau pemilik tu redha, dia kata apa? Wa dakhuli jannati. Engkau dah ahli aku. Ahli aku. Dah jadi ahli aku. Allah Ta'ala kata. Wa dakhuli fi ibadi. Wa dakhuli jannati. Kau dah jadi hamba, kau betul-betul kenal aku, kau masuklah syurga mana waktu masuk. Allah Ta'ala kata. Tapi bila engkau dah bukan jadi orang yang betul ahli Allah, ahli ibadah yang betul-betul kenal diri, kenal, engkau tak akan dapat. Engkau akan jadi angan-angan. Sebab engkau dah mensekutukan Allah dalam ibadah. Kau beribadah bukan kepada keesaan Allah, tetapi kepada sifat-sifat yang dia, kau tertipu kepada sifat-sifat yang ditonjolkan tadi. Padahal kita menyembah Allah SWT ni kepada dengan afal, asma, semuanya esa, sampai ke zat dia pun nak diesakan. Nak ditauhidkan semua tu, bukan sampai sifat dia, sampai selesai pada dinding zat. Baru kita dapat kemanisan kita dengan Allah. Jadi di dunia lagi, di dunia lagi kita nak dah, ni jangan main-main, ni bukan perkara main-main. Ni kena anggap serius. Ni benda ni kena tumpukan betul-betul. Kalau kita tak dapat milik benda ni, sampai bila-bila kau tak dapat milik Allah, sampai bila-bila hidup kita merana lah. Tu. Jadi kalau kita dapat memiliki Allah SWT, dari Allah SWT, kita lah manusia yang paling beruntung. Sebab memang Allah, dia ciptakan kita, dia jadikan kita, bukan dia nak menyayang kita. Allah ni
Janganlah tekanan hidup. Hidup kita ni adalah kita, Allah nak bagi kita bahagia. Hidup tu sendiri terjadi daripada yang maha sempurna. Sempurna ni maknanya tak ada cacat celah. Bahagia dijadikan kita dari Allah yang maha bahagia, maha agung, maha berkasih sayang, maha cukup, maha sempurna, maha bahagia. Dia jadikan kita, tentu dia nak kita bahagia. Macam mana nak bahagia? Jangan ada rasa diri engkau akan bahagia. Itulah dia. Aku aja yang Kenapa? Kalau kita tak duduk dengan Allah yang maha bahagia, kita akan duduk yang selain tu. Selain tu semua adalah akan membuat kita berbalah. Kesudahannya berbalah lah kita kalau kita bergantung kepada makhluk. Tak kira makhluk tu siapa. Mak kita ke bapak kita, bukan saya suruh benci, bukan. Maknanya kita bergantung. Bukan bergantung betul-betul kepada Allah. Tak ada kita pergi kepada mak kita ke siapa-siapa ke boleh. Tapi tak, kita dengan Allah dulu, kita terus melulu kepada itu. Kita tinggalkan Allah Ta'ala. Tapi kita kenal diri, kenal Allah, kita tak mau tinggalkan Allah. Bila Allah suruh ke mana-mana pun buat baik pada mak bapak, kepada siapa pun buat baik, kita akan pergi atas arahan Allah SWT. Atas kecintaan. Itulah makna kelebihan. Maknanya bukan kelebihan, ini adalah keberuntungan. Aku mengutus Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa mubasyiran. Tak lain aku mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul tadi untuk membawa berita gembira sebenarnya. Ke ada COVID ni kita rasa tak gembira, rasa kemurungan, kita tak perlu ada rasa kemurungan kalau kita dah kenal diri, kenal Allah tak. Sebab Allah tu lebih mustahak. Benda lain ni dia semua Allah Ta'ala hantar. Kita nampak tak memberi bekas kepada kita. Yang memberi bekas sebenarnya bila kita tak dengan Allah, tak kenal diri, tak kenal. Itu yang paling bahaya sekali. Daripada segala bahaya, daripada segala azab-azab yang ada. Bila kita lupa, tak kenal diri, tak kenal, itu lebih azab lagi lah. Jadi kita kena letakkan itu. Ya Allah, tak dapat yang ni. Jadi engkau ada, ya Allah. Kita ajar diri kita bahagia tu dengan Allah. Tak dapat lain pun tak. Kita ajar diri kita Allah je dalam hidup. Memang datang ujian, diuji sejauh mana kita punya pegangan. Memang itu Allah Ta'ala nak kukuhkan lagi. Bukan dia goyang-goyang juga. Tapi tetap, ya Allah tolong dia nak keluar ni, ya Allah. Aku nak rasa ada diri, nak protes ni, tolong ya Allah kukuh. Itu tujuannya. Dia nak dengar rayuan kita. Itu manisnya tadi. Sifat keambahan kita tadi. Kita tak ada daya upaya. Engkau juga yang ciptakan ni semua ujian. Engkau juga yang nak selesaikan. Semua engkau. Dia nak dengar diri dia balik. Skrip dia balik. Dia sama macam tu keadaan. Tak ada skrip lain. Cuma menceritakan diri. Maknanya kalau boleh lah, saya nak cakap saya boleh. Jangan kita lagi serat mengatakan ada diri kita. Apa pun yang kita nampak, semua kita nampak nanti semua dia. Jadi tak ada risau kita. Bila risau ni, nanti bila kasi ada diri kita, kita dah silap ni. Dia detect ni akan datang. Jadi di situ alhamdulillah. Mudah-mudahan ingatan kita sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya memuji diri dia sendiri. Itu yang betul. Di mana saya bersyukur petang ini dihadirkan diri saya ini di sini untuk memahami lagi tentang isi-isi kandungan mentauhidkan Allah. Alhamdulillah, di mana kita dilihatkan bermacam-macam guru-guru yang mengajar tauhid. Tapi yang tauhid bermacam-macam cara mereka ni mengajar tauhid. Tapi di mana di sini saya mendapati tauhid yang saya belajar sebenar-benarnya tentang betul-betul punya tauhid. Jadi di mana tauhid ini kita mengesahkan Allah Ta'ala. Di mana pengesaan Allah Ta'ala tu dia berkandung dalam diri kita sendiri, di mana kita tauhid tu merasakan kita ni tiada kedirian. Dia akan efek dalam kehidupan kita. Kalau 5 waktu kita buat solat tu, kalau kita mengesahkan dia, mendapati kita tak ada kedirian, itulah kita merasa nikmat.
Apabila kita mengambil takbir Allahu Akbar, kita tak merasa ada kedirian, kita akan merasa sebenarnya nikmat. Di mana saya mengikuti juga dalam beberapa siri YouTube yang disampaikan oleh Ustaz sendiri, di mana segala apa penceritaan Ustaz dan apa pun yang kita dengar ni sebenarnya terkandung dalam Al-Quran tu sendiri. Di mana kalau kita belajar Al-Quran tu, mengaji Al-Quran tu, kalau kita faham apa isi pengertian dia, dan kita dapati di mana apa sekali ucapan yang Ustaz ungkapkan, dia ada dalam kandungan dalam Al-Quran tu sendiri. Wah, itu yang saya rasa teruja lah. Sebab kalau kita mengaji, kalau kita tak faham tentang apa kandungan isi mengaji tu, kita sekadar mengaji, sekadar nak dapatkan pahala ganjaran semata-mata. Tapi di sini apabila kita mendengar dengan kata-kata yang kita faham dan ditafsirkan dalam bahasa Melayu, alhamdulillah kita merasa seperti mana contoh seperti mana dalam ayat, saya rasa ayat Al-Kahfi Kahfi, di mana yang Ustaz selalu ceritakan tentang perahu, tentang Nabi Musa dengan Nabi Idris, itu semua terkandung dalam surah-surah Al-Quran tu. Jadi di mana kita mendapati bahasa yang Ustaz sampaikan pada kita tu, kita memahami. Daripada kita mengaji, kita membaca tapi kita tak memahami, dan kita melihatkan daripada ganjaran dan pahala. Di situ saja, di sini saja dapat saya berkongsi ikhlas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bishrah li sadri wa yassir li amri. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sikit sebanyak kita hari ini telah mendengar tentang pengajian kita kisah Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa pun nak cakap, cuma semoga kita istiqamah dan mujahadah melawan sifat-sifat kendirian kita, dan Allah teguhkan kita lagi dalam mengesahkannya, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan kembali berkumpul di Majlis Agung Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah juga mendengar kalimah-kalimah suci yang tiada lain itu adalah merupakan dari kalam-kalam Allah yang telah memberi kita dan yang telah memperkenalkan kita, tiada lain adalah diri Dia sendiri. Memperkenalkan untuk semakin dekat, semakin cinta, semakin kasih sayang kepada pembuat kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Marilah kita bersama-sama selalu berdoa agar selalu dikekalkan, yaitu daim, selalu senantiasa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sekian daripada saya. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. Sedikit perkongsian pada petang ni, iaitu apa yang dikatakan mengenal diri dan mengenal Allah ni sebenarnya melihat kepada dari dalam diri kita, iaitu Allah menyatakan tengok pada diri kalian, diri kalian sedalam-dalamnya, iaitu jangan merasai ada kedirian diri kita. Itu hala tuju kita sebenarnya. Hala tuju kita jangan mengadakan kedirian diri kita, sentiasa mengesahkan Allah pagi, petang, siang, malam, mengikut sistem Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Setiap gerak, setiap langkah, setiap apa jua yang berlaku, kita nampakkan, iaitu la tataharaku zaratan
la tataharaku zaratan illa biiznillah, la ilaha illallah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita keluhan daripada rohaniah, daripada kesucian yang hadir, teman-teman yang berikan tadi daripada lubuk hati kesucian, menceritakan benar-benar yang dirasakan setelah Allah memberikan pengenalan diri Allah sendiri kepada diri masing-masing. Maka teman-teman kita tadi menceritakan atas nikmatnya dengan Allah, tak dapat nak diucapkan, tapi diucapkan juga itu pun sebenarnya banyak lagi. Yang rasa tu tadi, sir yang dia rasa diberikan Allah tu tak dapat diungkapkan dengan perkataan, tapi sekadar untuk kita tahu apa yang teman-teman kita ceritakan tadi, manisnya tadi dengan Allah SWT. Seperti mana yang disabdakan Rasulullah, bila orang tu betul-betul kenal diri, betul-betul mentauhidkan Allah, tak ada rasa pahit, manis saja hidup dia. Tempoh hari ada cerita macam mana wali Allah tu, namanya wali Allah ni Abu Yazid Al-Bustami. Dia nak jumpa raja zalim, nak naik istana raja tu ada 60 ke 70 anak tangga batu. Raja tu tunggu kat istana di atas. Jadi dia ni pergi, dia nak bagi tahu, naik satu tangga sampai ke 70 jumpa raja tu. Raja tu dengan batalion dia punya askar dia lah. Dia pun cakap, raja engkau kena buat baik. Raja tu zalim tu, dia tak takut. Dia cakap, raja tu sepak dia jatuh pada tangga. Bayangkan 70 anak tangga batu tu berdarah-darah jatuh sampai ke bawah. Sampai ke bawah dia menangis. Rakyat kat bawah tu datang simpati, kenapa kau nangis sampai tu? Adakah kau menangis sakit? Sakit di mana? Aku bukan menangis sakit. Habis aku tengok engkau hancur badan kau ni daripada atas kau tu. Tak, aku bukan menangis. Aku menangis, aku terlepas dari rasa kemanisan yang amat sangat dengan Allah, keasyikan dengan Allah tadi. Apabila aku tadi jatuh tadi daripada tangga tu, seolah-olah aku dalam pelukan Allah yang sangat membahagiakan. Jadi bila jatuh sampai ke bawah ni, seolah-olah pelukan itu terlepas. Jadi itu yang aku tangisi tadi. Lain dan makam dia. Manusia tak boleh fikir dengan akal. Ilmu manusia takkan boleh terima, melainkan orang yang ada kesucian tadi. Yang itu pasal para nabi ilmu dia, ilmu kesucian turun kepada para wali, para sahabat, para wali. Maknanya sahabat pun wali-wali Allah. Jadi mesti kesucian. Jadi kalau ada diri kita, mana ada kesucian? Ada dua pula. Tak kesucian tu bukan tauhid. Tauhid ni suci, kudus, bersih, bersinar, manis, tak ada pahit. Tapi bila ada dua, tak boleh. Itu maknanya kita dah terkeluar tu, dah jadi empedu, jadi pahit hidup kita. Ada dua, mana boleh. Kita menompang Allah Ta'ala punya kekuatan, kita kata kita punya kekuatan. Itu kan maksud dua tu, kan? Wala yusyrik, tetap juga mensekutukan itu pahit. Tak boleh. Diri kita sendiri pun tak boleh. Itu menyembah hawa nafsu diri kita sendiri. Jadi itu pasal nak kena kenal diri. Sebelum kenal Allah, kenal diri. Itu tadi. Baru kita nanti terus langsung kenal harus diri dulu tengok. Kalau diri sendiri tak nak terus kenal Allah, tak boleh. Jalan ni kan Sayyidina Ali kata mesti Muhammad dulu. Kat dalam diri kita ada Muhammad tu Nurullah punya percikan ada dalam Nur Muhammad. Hanya dia yang boleh bawa kita. Bila dah sampai, barulah kita tak memerlukan Muhammad lagi. Sebab kita dah sampai. Bukanlah nak hina Muhammad, bukan maksud saya. Kita dah tak ada, dia aja belaka lah. Apa nak pakai apa lagi? Kan Muhammad pun dia juga. Semua yang ada dia semua belaka. Menyaksikan diri dia aja. Esa, tak ada dua pun. Bila kita dah kenal. Tapi kalau tak kenal, kita apa kata, ni ada, kita ada. Selaru tak?
Kita masih nampak itu ada kekuatan COVID ni, ada kekuatan iblis, ada kekuatan, wih Allah bagi kekuatan ni banyak ni kita nak hadapin. Jadi runsing lah kita kan. Jadi tekanan lah hidup kita. Tapi Allah tak nak. Allah kata la ilaha. Semuanya tak ada, semuanya aku yang kontrol. Jadi keluarlah engkau daripada angan-angan tu. Keluar engkau daripada kehidupan yang engkau mengatakan makhluk tu ada kuasa. Ni mana tak budu, ya kana budu, iaitu terus kepada Allah. Terus 24 jam dengan Allah. Barulah kita akan tahu semua ni, apa pun yang bergerak halus ke gelap, semua Allah. Tak ada was-was Allah nak gerak, semua takbiran Allah.